Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi semua, nama saya Nurul Faizah Hazna binti Ismail. Saya berumur 19 tahun. Saya berasal daripada Cendering, Kuala Terengganu. Dan saya juga merupakan pelajar Kolej Politek Mara, Kota Baru, kampus Lembah Sirih semester 4 dalam kos pelancongan seksyen 1. Nombor matrik saya adalah KBJ 2004112111. Jadi tujuan saya buat video hari ini kerana saya mendapat satu tugasan daripada Sir Fazli dalam subjek MPU 2412 khidmat masyarakat untuk lakukan satu tugasan, iaitu kerja lapangan. Seperti mana satu dunia tahu bahawa sekarang kita berada dalam pandemik COVID-19. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, ramai yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, tak ada duit nak makan, tak ada duit nak beli barang dapur dan sebagainya. Lagi-lagi orang yang berkeluarga, orang yang ada anak ramai sangat sukar untuk mencari duit pada musim-musim macam ni kan. So apa yang saya nak buat dalam subjek MPU 2412 khidmat masyarakat ini adalah saya nak berkhidmat atau menolong penduduk kampung saya ini, area Kuala Terengganu ini. Saya nak berkhidmat untuk memberi makanan yang telah masak kepada orang yang kurang berkemampuan atau orang yang berada dalam kesusahan dan juga fakir miskin. Aktiviti ini amat digalakkan dalam Islam sebab saya terjumpa satu hadis ni daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu. Ada seseorang lelaki ni bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik dalam Islam?" Maka Rasulullah bersabda bahawa amalan yang terbaik dalam Islam adalah memberi salam atau memberi makanan kepada orang yang engkau kenali maupun engkau tidak kenali. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Apa yang saya belajar atau nampak dalam hadis ni adalah kerja lapangan dilakukan ini merupakan aktiviti yang sangat bagus atau digalakkan dalam Islam. Cadangan saya untuk beri bantuan tersebut adalah saya akan masak nasi minyak sebanyak 5 kilo beras. InsyaAllah akan dapat 50 bungkus nasi minyak. Kenapa saya pilih untuk masak nasi minyak? Sebab orang Terengganu memang suka makan nasi minyak. Jadi satu rumah akan dapat 2 bungkus nasi. Tapi tengok keadaan, kalau rumah tu ramai saya akan bagi lebih lah. Nasi minyak tersebut akan dapat bersama gulai ayam, sambal dengan acar nanas. Okey, kenapa saya pilih dengan cara macam ni? Sedangkan ada banyak lagi cara yang dapat memudahkan saya untuk buat kerja lapangan ini. Jadi macam ni, ketua kampung saya ni seorang yang sangat prihatin kepada penduduk kampung ni. Jadi setiap bulan dia akan berikan barang mentah seperti gula, beras, susu, minyak dan sebagainya kepada orang susah, iaitu sasaran saya ni lah. Lagi-lagi musim macam ni lagi ramai yang hulukan bantuan dengan cara tersebut. Saya rasa sasaran saya dah banyak dapat barangan tersebut, maka saya ubah sedikit cara saya menolong orang dengan cara saya sendiri. Lagipun mak saya memang selalu masak banyak, macam besar sebab ada tempahan ke, kenduri ke. Jadi itu merupakan jalan yang mudah untuk saya lakukan kerja lapangan ni. Sasaran saya atau orang yang saya ingin bantu ini adalah orang yang kurang berkemampuan, orang yang hilang pekerjaan, orang yang hilang pendapatan dan juga fakir miskin. Saya dapat detail lah siapa yang tergolong dalam sasaran saya ni, sebab ni kan area kampung saya tahulah yang mana kurang berkemampuan, yang hilang pendapatan apa semua. Cara atau bagaimana saya hantar atau sasaran saya terima makanan tersebut adalah dengan cara saya akan hantar makanan yang saya siap bungkus itu, saya akan hantar melalui rumah ke rumah lah dengan mengikut SOP yang betul pada musim pandemik COVID-19 ini. Senarai barang yang saya perlukan adalah beras 5 kg, ayam, santan, bawang merah, bawang besar, bawang putih, gula melaka, rempah 100, kunyit debu, cili api, cili padi, minyak masak, nanas dan juga susu cair.
Saya juga nak beli plastik untuk bungkus makanan tersebut. Barang-barang ni taklah banyak sangat saya perlukan, sebab selebihnya saya akan gunakan barang yang sedia ada kat rumah saya ni. Sumbangan tersebut saya akan lakukan pada hari Jumaat, iaitu bertarikh 3 September 2021. Kan lebih afdal kita bersedekah pada hari Jumaat. Bajet yang saya peruntukkan dalam lakukan kerja lapangan ni tak adalah banyak, sangat, sebab barang yang digunakan yang dah sedia ada. So saya akan beli barang-barang yang tak cukup lagi lah, macam beras yang barang yang besar-besar. So jadi saya hanya memerlukan 100 setengah sahaja untuk beli barang untuk memasak. Sumber dana atau modal yang digunakan dalam melakukan kerja lapangan ni daripada duit saya sendiri. Saya bekerja online dan hasil daripada kerja online itu saya gunakan untuk lakukan aktiviti khidmat masyarakat. Jangan cakap saya guna duit marah ataupun saya guna duit mak bapak saya. Saya guna duit saya sendiri. In your twin-sized bed, coffee started, don't remember much. All I know is that you talk too much. Time to go. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me Dahmer, 'cause your heart's so tasty. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. And I watched you break like glass you shattered. Said it's my mistake, I make things harder, so I tried my best to shut my mouth, but all the thoughts I hid dug their way out. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. Said you can't trust me, I said it's fine, because I'm not happy till I tell a lie. Now my bedsheets smell like your cologne, and in our separate worlds we sleep alone. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-dum, da-da-dum, ba-ba-da-ba-bum. Woke up in your new apartment, in your twin-sized bed, coffee started, don't remember much. All I know is that you talk too much. Time to go. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me Dahmer, 'cause your heart's so tasty. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. And I watched you break like glass you shattered. Said it's my mistake, I make things harder, so I tried my best to shut my mouth, but all the thoughts I hid dug their way out. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. Said you can't trust me, I said it's fine, because I'm not happy till I tell a lie.
dry. Now my bedsheet. Jadi semalam saya dah selesaikan agihkan semua makanan kepada sasaran saya. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala semua kerja saya berjalan dengan lancar. Okey, apabila saya lakukan kerja lah pagi ini, banyak impak yang saya perolehi untuk diri sendiri, untuk masyarakat dan juga warga setempat. Impak untuk diri sendiri adalah yang pertama, memberi ketenangan hati dan kebahagiaan. Sebagai umat Islam, kita sering disarankan untuk berbuat apa-apa saja kebaikan demi mendapatkan ketenangan fikiran dan emosi, termasuklah dengan bersedekah. Melalui amalan bersedekah juga akan melahirkan perasaan tenang dan bahagia. Bahkan dengan membelanjakan harta ke arah kebaikan demi membantu orang lain, pasti akan mendorong peningkatan hormon-hormon kebahagiaan dalam otak kita. Yang kedua adalah melahirkan rasa syukur. Rasa syukur adalah apabila kita berterima kasih kepada Allah dengan apa-apa yang kita terima. Lalu dengan bersedekah adalah salah satu cara untuk kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua kurniaan dan pemberiannya. Bukankah kita dengan bersedekah itu mengingatkan kita bahawa yang dimiliki hari ini adalah
adalah nikmat dan atas keizinan daripada Allah SWT. Jadi jika kita ini hamba yang bersyukur, maka berilah tanpa berkira-kira. Yang ketiga adalah terhindar daripada sifat kedekut. Bagaimana untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi sebahagian daripada golongan yang kedekut? Orang yang beri sudah tentu tidak kedekut. Sebenarnya dengan bersedekah walaupun sikit mampu memupuk jiwa dan diri kita menjadi dermawan seperti yang dianjurkan oleh Islam. Sedekah juga diajarkan melalui perbuatan zakat serta korban sebagai ibadah wajib dalam Islam. Sesungguhnya jauhilah sifat kedekut kerana itu adalah sikap yang menyempitkan rezeki. Manakala untuk masyarakat pula, yang pertama adalah dapat meringankan beban mereka. Dalam masyarakat kita, derma atau sumbangan adalah sedekah yang boleh meringankan beban orang lain dan menyelamatkan kita daripada api neraka. Sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Yang kedua adalah merasakan diri mereka seperti orang lain. Jadi mereka merasa seolah-olah kita semua adalah sama saja. Tiada yang beza antara kita semua dan diri mereka akan menjadi lebih tenang. Jangan fikir kalau kita banyak duit, kita adalah raja segalanya. Bukan tu Buat apa kalau kaya kalau tak bersedekah, betul tak? Yang ketiga adalah mereka tidak diabaikan oleh semua orang. Mereka juga akan ditolong orang ramai yang akan datang untuk memudahkan kehidupan seharian mereka. Jadi apabila ramai yang menolong mereka, akan merasa diri mereka tidak dipinggirkan oleh masyarakat sekeliling walaupun taraf harta yang tidak sama. Akhir sekali, untuk warga setempat, mereka akan turut menolong orang yang berada dalam kesusahan. Jika saya lakukan kerja lapangan ini, mereka yang melihatnya akan juga merasa ingin bersedekah kepada orang yang berada dalam kesusahan. Yang kedua adalah bangga dengan usia muda saya dapat menolong orang dalam kesusahan. Mereka merasa bahawa budak-budak zaman sekarang tak adalah semua yang terpesong, ada juga yang ingin membantu orang yang berada dalam kesusahan. Yang ketiga, menjadi salah satu contoh kepada generasi yang akan datang. Jadi ibu bapa akan mengajar anak-anak mereka ataupun budak-budak yang tengok saya lakukan kerja lapangan ini, mereka akan mengikut jejak saya untuk membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Nampaknya kita pun dah di penghujung video. Maafkan saya jika ada yang tergores hati atau terkasar bahasa daripada awal hingga akhir video saya ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Sebelum tamatnya video ini, saya nak membantu sikit. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah teruna berlima. Manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Ingatlah, mana qasas sadaqatun min malik. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Okey, itu sajalah daripada saya. Jaga diri anda semua baik-baik dan pada musim macam ni, jangan kerap keluar jika ada kepentingan sahaja. Marilah kita sama-sama hentikan wabak COVID-19 ini. #kita jaga kita. Dan korang jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum. Korang jangan kecam saya pula mengikut SOP. Tapi saya sendiri pun tak pakai mask kat luar. Tak, saya bawa mask, tapi kan saya nak buat video ni, so jadi saya buka lah mask lagi pun tak ada orang buka sebelah saya. Tak ada. Saya dekat Masjid Terapung Kuala Ibai.